Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni atuk kita lah Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, nenek kita Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, Al-Quran lah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang sahih. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama. Setiap yang diadakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Ini adalah hadis daripada riwayat Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah dan juga Imam Abu Daud, dan inilah sunnah ketika Nabi memulakan majlis. Saya pergi kepada format tazkirah dulu. Nanti saya nak uraikan sedikit tentang mukaddimah ni. Ada satulah. Kita ambil pengalaman yang sebenar lah daripada anak saya dia pergi sekolah. Saya uraikan sikit satu pengalaman anak saya share dengan saya di sekolah. Nombor dua, kita nak cerita tentang ulang-ulang pentingnya ilmu. Kita ulang-ulang boring yang dengar, tapi saya fikir ulang lagi lah sebab sangat penting benda ni. Nak ulang-ulang sampai dia melekat dalam jiwa dan hati kita lah. Dan kita gunakan, praktikkan apa yang kita faham. Nombor tiga, peringatan kematian. Kita nak ingatkan hati kita, terutama bulan Ramadan ni, nak lembutkan hati kita lah, biar berkekalan ilmu-ilmu ataupun azam-azam yang banyak kan dalam bulan Ramadan ni, kita bawa kepada bulan-bulan yang lain. Ini kita pergi pada hadis 40. Saya nak baca hadis 9 ke 12. Ini kita baca je hadis dia, tak ada uraian, uraian sikit-sikit mungkin. Kalau ada salah penuntut lah kalau sempat, insyaAllah. Pergi kepada mukadimah yang pertama tadi, yang kalau tengok sini kan amma ba'du, tapi ayat ni saya nak uraikan ayat ni. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok sini kan maknanya, kalau tengok dalam apa yang kita faham tentang rukun Islam pun ada kan beriman kepada Nabi dan Rasul kan kat sini. So kalau tengok sini, saya nak ceritakan tentang kisah sebenar. Dalam 2 hari lepas anak saya balik sekolah, dia kata
Ustaz dia ada baca hadis ni, cuma dia macam puzzle lah. Kenapa hadis Ustaz baca hadis ayat ni, tapi lain pula dihurai. Saya baca hadis ni. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahawasanya ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku?" Dia neraka. Nabi kata, "Mana tempat dia?" Dan ini sebenarnya berlaku pada zaman Nabi lah, sebab Islam pun berada ketika Nabi berumur 40 tahun ke atas kan, baru Islam tu ada. Sebelum ni, agama di Mekah adalah agama Nabi Ibrahim lah. Agama Hanif, daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan lepas tu tak ada Nabi dah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. So agama yang sebenar sepatutnya lah yang berada di Mekah adalah agama Nabi Ibrahim. Ini agama Islam lah daripada Nabi Ibrahim. Ketika orang tersebut berpaling, Rasul Nabi memanggilnya lantas berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka." Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi beritahu ayah dia pun berada bukan di syurga lah, macam tu. Daripada saya ayat ni, cuma bila anak saya cerita tu, dia macam puzzle lah. Ustaz yang cerita tu dia kata tak, ayah dia dalam syurga. Saya tak nak hurai tentang khilaf ulama, pandangan yang berbeza tu, cuma saya nak huraikan tentang pentingnya kita bila Nabi sebut kita akur, macam tu. Nak hurai panjang sebab banyak saya masuk kelas hadis, kadang-kadang Ustaz cerita tentang satu hadis, tapi dia sebut juga hadis tu Nabi ni dikurniakan mu'jizat daripada perkataan yang sedikit tapi mempunyai maksud yang besar. Tapi bila kita dengar tu hadis tu macam macam tak ada maksud pun, macam biasa je. Jadi rasa macam tak conflicting dengan apa yang kita faham tentang konsep hadis kan. So sama juga kat sini, ini lagi teruk sampai dia mengubah maksud yang sebenar kan. Unless ada hadis lain yang menidakkan hadis ni, tapi tak adalah hadis ni, dan Quran sendiri pun sebut ni tentang, saya bawa ayat Quran ni kan. Allah sebut tentang daripada dalam surah At-Taubah ni, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang yang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Sememangnya kita ada emotionally attached lah dengan Nabi kan, perasaan kita memanglah kita berada, kita nak protect Rasulullah SAW, tapi perkataan daripada Rasul itu lebih besar daripada segala-galanya lah, sebab ianya perkataan Nabi. Dan kita kata tadi kan, kita beriman kepada Nabi dan kita baca hadis ni kan, seburuk-buruk petunjuk, sebaik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan apa yang Nabi sebut ni kita kena ambil. Kalau nak ambil pandangan lain, ambil lah, tapi aku pandangan yang pertama dulu. Tapi taklah, kalau tengok dalam kes ni, apa yang Nabi sebut ni jelas. Sama juga dalam kes macam Allah sebut tentang Ar-Rahman ala Arsh istawa kan. Kalau saya urai dalam sebelum-sebelum ni, macam Allah sebut jelas benda tu dalam Al-Quran. Tapi ya, orang ubah makna Al-Quran. Kalau saya lah, saya ambil kelas, masa saya ambil kelas diploma dulu, dalam 2 tahun lepas, ustaz yang syarah tu, scary saya. Bila saya dengar tu hari ni, saya realise lah memang sangat-sangat menakutkan. Bila kita baca Quran kan, Allah memang ancam orang yang ubah kan. Nanti kita akan baca tentang surah one of the surah yang kita nak sebut ni, tentang orang yang mengubah ayat Quran kan, maksudnya macam tu. So jadi saya cerita ke anak saya kata tak, kita kena ambil zahir hadis tu, jangan buat andaian. Walaupun kita ada emosi, kita sayang Nabi, tapi Nabi yang sebut begitu. Maksud kita kena ambil apa yang Nabi sebut, sebab kita beriman kepada Rasul kan, kita beriman kepada Allah. Kita kena zahirkan daripada lafaz mulut kita, kena zahirkan daripada perbuatan kita, kita kena zahirkan daripada hati kita yang kita benar-benar beriman. Kita tak nak beriman dengan Nabi ni, bila datang orang ulas-ulas, kita tak reti nak menodak atau nak berhujah kan. Nanti kita cerita tentang ilmu yang kita ada tu sekadar untuk dengar, dan bila datang ujian kita ikut apa yang orang sebut, tanpa ada pegangan yang kuat, yang teguh tentang kefahaman kita tentang agama. Page seterusnya, saya tulis sini perangai umat terdahulu. Al-Quran terangkan tentang perangai Muslim zaman dahulu, dan perangai ini akan kembali semula. Quran ni bila kita baca, sebab tu kadang-kadang kita cari guru yang baik, yang bagus untuk uraikan Al-Quran. Kadang-kadang bila pengalaman saya lah pergi dengar ustaz yang hurai Quran ni, kadang kita rasa macam duduk ancam kita je kan, ancam. Sebenarnya ancaman dalam Quran tu, ataupun dia cerita tentang orang kafir kan, dia cerita orang kafir. Sebenarnya ancaman dalam Quran tu nak ceritanya, orang-orang kafir tu sebenarnya dia sebelum tu dia adalah Muslim. Kalau tengok daripada sejarahnya kan, dan Allah rekodkan
perangai-perangai atau perbuatan atau event yang berlaku dalam Quran tu untuk kita tahu, yang ambil iktibar yang mana orang Muslim zaman dulu telah rosak. Dan perangai kafir tu tak boleh kita ambil lah, kita tak nak ambil perangai orang kafir macam tu. Tapi kalau kita dengar tafsir tanpa ada apa-apa pun kat jiwa kita kan, jadi kita rasa macam apa makna kita hadir kelas tu kan, apa makna orang bagi tafsir tu, yang kadang-kadang rasa macam tak berapa seronok bila belajar tafsir, sebab kadang-kadang kita selalu kata kat orang lain. Cuba kalau tengok pada ayat ni kan, saya nak relatekan dengan apa yang daripada atas ni lah, sebab daripada pengalaman anak saya ni sangat tak bagus lah, sebab bagi saya nak protect anak saya lah. Bila dia pergi keluar, tiba-tiba dia dapat benda yang tak elok, dan budak-budak ni dia ambil benda tu kan. Tapi kalau kita sendiri tak ada ilmu, bagaimana kita nak betulkan anak kita, dan kita ambil, dia ambil semua dan sampai besar dia percaya benda ni. Walaupun ada perbincangan, tapi kita ulas, kita nilai atas dari sudut ilmu, dan kita berpegang kepada apa yang Nabi sebut kan. Tengok ayat Quran ni, surah Al-Baqarah ni, sampai dulu surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wa iz qultum ya Musa, wahai Musa, kami tidak akan pernah sabar terhadap satu jenis makanan saja. Ini orang Muslim, orang Islam pada zaman Nabi Musa. Orang Islam pada zaman Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Ini eventnya bila Nabi Musa dan Fir'aun kejar dia kan, dekat laut mana dia terbelah dua tu, Laut Merah terbelah dua, dan Nabi Musa pergi satu tempat ni, dan Fir'aun tu dilemaskannya oleh Allah Ta'ala, dan Nabi Musa pergi satu tempat ni di padang pasir, dan kat situ kan Allah cerita tentang manna wal salwa kan, Allah bagi tahu makanan yang Allah bagi. So lama diorang berada di tempat tu, tengok apa yang dia katakan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, kami tidak akan pernah sabar tentang satu jenis makanan saja. Ni apa? Manna dan salwa itulah. Kami berdoa maka berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dia mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhi dari sayur-sayuran ni, wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dia kata mentimunnya, bawang putihnya, adasnya dan bawang merahnya. Musa berkata, apakah kamu ingin menukar yang lebih rendah dengan yang lebih baik? Maknanya apa yang Allah bagi kepada kaum Nabi Musa tu lebih baiklah daripada apa yang dia dapat. Dan nombor dua, daripada huraian yang Ustaz Umar yang saya dengar tu, dia kata makanan-makanan ni adalah makanan yang dia orang dapat ketika berada di bawah dictatorship Fir'aun dulu di Mesir kan. Maknanya dia di penjara dengan orang susah ni kan, makan benda ni lah, makan benda yang kira macam makanan yang rendah lah ni kan. Nabi Musa tanya, takkan kamu nak makan balik benda yang kamu ketika kamu susah dulu kan, takkan nak balik. Allah bagi benda yang baik ni, mana and salwa, dan salwa tu kan. Pergilah kamu ke satu kota, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta. Nabi Musa beritahu macam tu. Maka ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan Allah. Oleh itu mereka selalu, tengok ini yang saya nak highlight kan, oleh disebabkan mereka selalu kafir terhadap Allah, ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itu kerana mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Masa nak relate dengan perkataan tadi, kita ni macam tadilah, bila Nabi sebut macam ni, kita ubah perkataan tu. Bila Allah sebut Allah Ar-Rahman Ar-Arsh Istawa, kita ubah ayat tu. Takkah kita ni berada di kalangan ancaman daripada ayat Quran ni? Macam itulah. So kita kena berhati-hati sangat. Kita, kalau kita beriman dengan Nabi, kita ambil secara mutlak lah. Sami'na wa ata'na kan. Jangan pusing-pusing lama-lama jadi pelik. Agama ni berubah-ubah. Pergi pada ayat kedua ni, surah Al-Baqarah juga ni, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami mengutuskan sesudahnya para rasul yang berturutan, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat, dan kami telah memperkuatkan dengan Ruhul Kudus, yakni Jibril, malaikat Jibril datang bawa wahyu kepada Nabi Isa AS. Maka setiap kali datang kepada kamu, ini tentang kaum Nabi Isa pula, ni cerita tentang orang Kristian, ini cerita tentang orang Yahudi kan. Maka pada setiap kali datang kepada kamu seorang Rasul dengan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian sombong. Bila tak, ini dalam konteks tadi yang ubah tadi kan, dalam konteks dia tak sesuai lah dengan apa emosi dia, dia rasa tak boleh lah, putra Nabi kena jaga, so kena beradab semua kan. Tapi Nabi yang sebut, tapi Allah yang sebut, lepas tu saya nak tunjuk tentang Allah rekodkan tentang isteri Nabi Nuh dalam neraka. Kat sini bapa Nabi Ibrahim dalam neraka, Nabi sebut. Kita memanglah sayang Nabi-Nabi kita, tapi kita tak mau keluar daripada fakta yang apa yang Allah dan Rasul nak. Kita kena sami'na wa ata'na, ittiba' kepada Nabi. Dan sebahagian dari mereka para Rasul kalian dustakan, dan sebahagian lain kalian bunuh.
teruklah maknanya kan Allah. Lama-lama jadi kebiasaan. So perangai yang daripada orang Islam yang terdahulu lah di bawah kaum umat Nabi Isa dan juga kaum Nabi Musa itu adalah reflection kepada perangai kita sekarang, dan orang Islam zaman sekarang akan pergi kepada perangai itu macam tu. So kita kena ingatlah apa-apa yang datang daripada Nabi kita kena ambil betul-betul kan, sebab baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Sebab tu Nabi letak, Nabi baca hadis ni bila memulakan majlis ni, maksudnya sangat besar, peringatan-peringatan kepada kita kan yang sangat besar saya rasa. Apa lagi nak baca ayat Quran kan, ni saya cakap tadi kan tentang Nabi terdahulu. Allah rekodkan dalam Quran ni surah At-Tahrim ayat 10, Allah membuat isteri Nuh dan isteri Nuh sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kalian. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang Jahannam. Bersama orang-orang yang masuk. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah, Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk ayahnya, dan tidak lain adalah kerana satu janji yang telah diikrarkan kepada bapa ayahnya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa ayahnya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hati dan penyantun. So bayangkanlah, Nabi-Nabi, keluarga Nabi pun ada. Jadi kita jangan masuk ke dalam perangkap syaitan, talbis iblis. Bila Nabi kata A, kita ikut A. Bila Nabi kata B, kita ikut B. Kita jangan mengangkat kata-kata apa orang selalu guna, ulama kata kan. Memang semua ulama akan kata. Dan apa yang datang daripada Nabi itu semua ulama kata. Kita jangan guna term tu. Boleh guna term tu untuk benda yang baik. Sebab ulama mustahil disebut benda-benda yang pelik lah. Dan juga kena ingat, ulama ni pun adalah manusia biasa, mereka tak terlepas daripada salah silap. Jadi kita bila Nabi kata keadaannya begitu, kita ikut sami'na wa ata'na lah, macam tu. Satu lagi sarana supaya beriman dari hati, beriman dari lafaz, beriman dan juga beriman dari kacamata perbuatan juga, macam tu. Saya baca ayat Quran ni kan, supaya kita teguh lah, supaya hari ni bila datang hadis kita pegang betul-betul lah hadis yang sahih yang Nabi yang sebut. Yang dhaif palsu tu lain lah, sebab kita memang bukan sahih kan. So kita nak ambil yang sahih. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tengok Allah kata tak ada keraguan pada dia. Al-Quran ini termasuk dengan hadis yang sahih Nabi sebutlah. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan solat, yang menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 103 kan. Tidak ada keraguan bagi apa yang Nabi bawa, apa yang Allah sebut tu kan, yang kata Allah bagi tahu yang kerabat atau keluarga Nabi yang masuk, yang berada di kubur tu, yang masuk neraka tu kan. So kita kena betul-betul ikut apa yang Nabi sebutlah, macam tu. Nombor 2, dan tidaklah patut bagi lelaki-lelaki dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Allah dah tetapkan, Nabi dah buat dah, tetap dah kan, macam hadis tadi kan, Nabi dah sebut dah. Lain pula dia kata kan. Ada pun yang macam-macam lah dalam Quran, dalam ayat, dalam hadis yang dia rasa tak sesuai dengan pemahaman dia ubah. Lain pula kan, macam kita rasa boleh kamu buat macam tu kan. Padahal dia lah yang terkedepan pergi solat jemaah, terkedepan pergi selawat semua tu kan. Dan barang siapa menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat. Sesatnya nyata. Jadi kita sendiri pun kita tak nampak kan, tapi Allah tetap, orang yang ada ilmu dia tahu dia tu sesatnya nyata. Sebab implikasi itu sangat besar sebenarnya dalam agama. Tapi kalau orang tu datang dengan pakaian jubah, dengan muka bersih, nampakkan berserban, kita rasa takkan dia salah, kata-kata kan. Kena ingatlah, sebab tu saya pentingkan banyak nak tinggalkan tentang hadis, tentang ilmu yang saya cakap awal tadi kan, rasa macam berat dah, rasa nak kena cakap tentang ilmu, supaya ilmu tu yang akan menolong kita nanti. Allah berfirman, hai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. So ingatlah, daripada pengalaman yang saya sebut ni, pengalaman daripada anak saya ni, cerita tentang hadis ni. Ustaz dia hurah hadis ni, tiba-tiba dia kata ayah dia lain, maknanya masuk syurga. Dia kata mak dia masuk syurga, dia sebab ayah masuk syurga. Kita ambil apa yang Nabi kata, kita beriman. Perkataan yang Ustaz tersebut tu sangat berat,
di sisi kacamata agama. Dan kita ambil ilmu ni, kita janganlah letak sangat, selalu saya sebutkan bezakan antara ilmu dan emosi kan. Bezakan, sebab agama ni atas ilmu tau. Ilmu, emosi datang nombor dua. Ada orang memang embedded dengan emosi yang tinggi macam Sayyidina Umar Khattab. Tapi kena ingat, dahulukan ilmu kan. Sayyidina Umar kan pernah masa Rasulullah SAW wafat kan. Kan dia cakap benda-benda yang merapu kan. Sebab memanglah Allah sifat dia begitu. Allah letak sifat dia begitu. Tapi tiba-tiba saya nampak kata, kalau kamu beriman kepada, bersaksilah bahawa Muhammad telah meninggal. Kalau kamu bertuhankan Muhammad, macam itulah. Dia kata, Tuhan, dan dia kata macam, sesungguhnya Tuhan Muhammad itu masih hidup, macam itulah dia kata. Dan masa tu Sayyidina Umar macam terkejutlah. Dia sedar daripada emosi dia tu. Kerana orang emosi ni dia akal dia tak apa-apa tu sangat. Tapi maksud dia, kita letak fakta, letak akal yang waras ke depan lah. Emosi tu memanglah kita ada emosi tapi kontrol lah, tak mau. Sebab saya tengok bila keadaan begitu, saya ingat orang pun mengajar, dia kata, oh kita kena beradab dengan Nabi. Tapi kalau kau beradab dengan Nabi, awak telah menidakkan hadis, sangat besar implikasi dia. Macam tu. Nombor dua, kita pergi kepada mukadimah kedua, pentingnya menuntut ilmu. Saya sambung terus. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, sebelum tu saya sebut kat sini, tulis kat sini hadis 9, nanti kita nak baca hadis 9 ni, termasuk juga dalam konteks yang saya cerita awal ni. Nanti kita baca sebab hadis 9 ni sebut tentang benda ni juga. Nanti kita urai balik sebab kita nak baca hari ni hadis 9 ke 12 Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ilmu ni lah saya dah sebut dekat minggu kan, kalau boleh kita nak cari ilmu yang benar, yang boleh bezakan baik dan buruk, yang batil dan juga kebenaran tu. Kalau tidak, kita hanyut dalam masyarakat kita. So, kita nak ilmu ke depan. Kita nak ilmu ke depan kan, kita baru nak. Tapi biasalah manusia ni, sama juga saya cerita tentang pengalaman saya pun. Bila kita dapat nak agama ni, kita ikut orang masyarakat kita lah. Kan, kita ke masyarakat kita akan ikut dulu baru cakap dapat ni. Tapi kalau boleh, kita belajar dulu, tak tahu jangan buat lagi. Bila dah tahu baru kita buat kan, cari betul-betul sebab sangat bahaya. Yang ketakutan yang besar adalah bila kita nak buat satu amalan, tiba-tiba benda tu syirik. Padahal perbuatan tu orang buat, contohlah. Kita kata macam tu kan. Tapi sebenarnya perbuatan tu syirik. Bila syirik dan bila kita di mahsyar ataupun nak mati, nanti baru kita rasa penyesalan yang banyak. Kita tak nak berusaha sedikit untuk cari ilmu, bezakan yang mana yang syirik, mana yang tidak. Tinggalkan keraguan. Sebab itulah antara manfaat yang besar kenapa kita ambil hadis 40 ni, sebab Imam Nawawi letak pointers untuk kita selamat. Kan Imam Nawawi kata dalam hadis Nabi tu, yang Nabi letak, tinggalkan yang syubhat kan, tinggalkan syubhat, yang halal jelas, haram jelas. Hadis tersebut ni hadis nombor 6 macam tu. So kita ambil lah iktibar tu, kita ambil lah ilmu daripada hadis 40 tu, praktiskan, letak embedded dalam jiwa kita, jadikan dia pemandu atau kepada kita lah untuk kehidupan kita. Nombor dua, ajaran berdakwah, sebab kita faham agama ni, mula-mula dakwah diri sendiri. Nombor dua, kita dakwah orang lain lah. Daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada membolehi unta merah. Yang ini maksudnya barang yang paling bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, kita belajar. Nombor dua, kita dakwah. Saya tak urai panjang inilah. Nombor tiga, kita nak jangan keluar daripada sempadan agama tadi kan. Orang sebut perkataan tadi, dia mengada-ngadakan kepada Allah apa yang tidak dia ketahui. Padahal jelas disebut kat situ kan. Nabi sebut jelas kat situ. Kenapa nak ubah? Ataupun kan Allah istawa kan. Allah sebut Allah berada di atas arasy tu kan, yang banyak kontroversi. Kan Allah tak serupa dengan makhluk kan. Dekat mahsyar nanti orang yang nak pergi ke syurga akan jumpa, akan nampak, akan boleh lihat Allah. Kita kata, tak boleh sebab Allah Ta'ala alam lah. Macam mana keadaan kita tak tahu. Sebab memang Allah sebut begitu kan. Dan kalau kita nak pergi ke dalam, memang tak boleh. Kalau tengok kepada pandangan Imam Malik kan, ada sahabat itu dia sebut something. Tentang Imam Malik, dia kata siapa yang bertanya benda-benda macam tu, bid'ah sebenarnya. Sebab sahabat tak tanya pun, sebab faham dah. Sahabat bila Nabi sebut tentang sifat Allah ni, diam kat situ dah habis. Dia tak tanya banyak. Memang dia faham yang sifat tu tak boleh nak cerita pun, sebab Allah tak serupa dengan makhluk kan. Cuma bila Allah rekodkan benda-benda tu dalam Al-Quran dan juga hadis, kita berimanlah antara tu adalah benda tu adalah ujian bagi kita. Ada orang ni
Bila dia guna akal, dia akan keluar daripada batasan-batasan tu. Kita tak mahu. So nombor 3 ni, Allah mengharamkan mengada-ngadakan tak ada Allah, apa saja kamu tidak ketahui. Yang ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So, bila kita dah belajar agama ni kan, cara yang sahih, dalam konteks dakwah tu janganlah kita sebar benda yang palsu ke apa, janganlah mereka tak tahu kita cerita juga ke orang atas dasar sebab kemasyhuran kan. Nak ceritalah ke tidak, orang tak panggil lagi, nak bagi kuliah ataupun apa-apalah kita ceritakan anak-anak kita ke yang tak betul tentang agama. Sebab apa? Rosakkan. Dan juga yang saya nak relate dengan dua ni kan, daripada kaum Nabi Musa dengan kaum Nabi Isa ni, kenapa rosaknya agama sama dulu, sebab orang agama dia yang rosakkan agama dia. Dia buat benda bid'ah, ada yang berniat jahat lah. Dia macam-macam dia buat sampai rosak agama dia. Kan, dia ubah-ubah lama-lama rosak agama. Sampai kalau tengok kepada, kalau saya banyak jugalah tengok sekarang ni yang debate orang street dakwah tu kan. Yang dekat US, ada kat UK, ada kan street dakwah, ada orang bincang pasal Islam dan juga Kristianiti lah, dia orang banyak-banyaknya. Saya tengok yang Taurat ini memang dah tak tinggal apa dah, kebanyakannya memang duk sebut Trinity tu pada orang Kristian. Jangan sangat yang kata Tuhan tu satu. Dan bila cerita tentang Tuhan, dia kata Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan kan, memang hujah dia memang betul-betul dah, akal dia dah memang betul-betul rosak lah. Dia percaya benda-benda macam tu kan. Dia tahu Allah tu satu, Allah tak mati semua ni. Bila orang berhujah, dia guna analogi akal ni, dia guna yang filosofi tu, tasawuf tu. Filosofi ni benda-benda yang dia tak boleh diterangkan oleh logik, dia guna filosofi. Dia kata macam-macam lah, dia kata sama juga dengan orang Yahudi ni. Ini antara yang teruk bagi mereka ni adalah mereka ni sombong lah. Tengok ni kan, sombong ni kan. Orang dah bagi makan awal salwa, sibuk lagi nak dapat makanan lain. Tengok tu, macam-macam dia buat pada Nabi-Nabi kan terdahulu. Sama juga dengan Kristian ni, dia bantah Nabi. Dan juga konteks awal tadi pun saya sebut tentang hadis, kita tak naklah bantah apa yang Nabi kata, kita beriman sepenuhnya dengan apa yang Nabi sebutlah. Lepas tu ancaman kepada mereka mengajar tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Riwayat Bukhari. Sangat menakutkanlah, relate dengan yang tadi kan. Nabi sebut lain, cerita lain, tapi ini kalau orang yang sebar-sebar ataupun dia mereka hadis palsu, sangat-sangat menakutkan. Nombor 2, hadis maksud yang sama, barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempat dalam neraka. Kenapa saya letak banyak-banyak dalam setiap kali tazkirah ni, sebab benda ni tersebar luas di kalangan orang Melayu, orang kita lah, orang Islam kita, memang dengan selambanya. Sebab kaedah orang tu, orang yang sebarkan ni, kaedah dia sebar, dia palsu. Sebab dia tak belajar, dia tak tahu. Dia cerita tentang adab, dia memang akan cerita tentang adab ini, tapi dia tak ada cerita tentang bagaimana nak beradab dari konteks ilmu ni. Dia nak sebarkan hadis-hadis ni. Kalau kita tengok ini pun dalam khutbah Jumaat pun, Jumaat bukan dalam teks, dia tak tulis hadis tu sahih tak sahih. Dia tulis macam saya, kadang saya kena refer balik. Ada sekali tu saya, satu kawan lama Haji Zul ada lagi macam tu, saya ada mesejkan dia, saya kata ada khutbah kaji ni ada dhaif ni je, kenapa masuk dalam teks tu kan. So maksud dia tak ambil berat sangat tentang tapi kita kata kita beriman dengan Nabi kan, tapi dia tak ambil berat sangat tentang, jadi bahayalah kalau ikut. Apa yang boleh menyelamatkan kita sebenarnya adalah ilmu lah. Kalau kita ada ilmu, Allah bagi kebaikan, seluruh kebaikan kan kepada kita. Sebab faham tentang agama ni, manfaat ni sangat besar. Masuk tentang kematian ni, menuju kebijaksanaan ni, Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan. So hari ni, yang ni kematian lah, so hari ni ada yang sahih. So hari ni kita nak ingatkan diri kita lah dalam usaha kita untuk praktiskan hadis ni. So ingat mati, ada orang ceritakan ingat mati. Sebab dia akan melembutkan jiwa kita. Bila jiwa kita lembut, yalah kita ni memang ahli maksiat pun. Kita ni bukannya jenis, saya nak cerita secara umum lah kan, sebab saya nak letak diri kita ni sebagai seorang manusia biasa. Kita tak nak letak orang macam kita tengok kat kuliah dengan ceramah, kawan datang kat depan kita tu dengan pakaian yang hebat. Tak salah benda tu. Sebab saya nak letak dalam konteks kita ni. Kita tengok orang tu baca Quran bagus kan, semua tu. Kita rasa macam Allah jauhnya agama dengan kita ni kan. Bukan begitu sebenarnya. Agama ni sangat-sangat mudah sebenarnya. Kalau kita belajar sikit, sebenarnya belajar yang sahih tu, dia macam express learning lah. 6 bulan, 3 bulan, memang kita dapat banyak sangat benda manfaat. Tapi kalau kita belajar benda tu yang palsu, sahih campur sekali kan,
10 tahun pun duduk tak faham lagi kan. Jadi kenapa cerita ni, sebab kebijaksanaan ni juga adalah dalam konteks ilmu tu sebenarnya. Jadi banyaknya kita ingat mati ni, jadi kita macam baik cari yang sahih kan, macam mana nak accelerate learning curve untuk agama ni kan. Sebab kita duk tajuk dengan orang kan, tajuk hebat-hebat dia, oh saya dah belajar 10 tahun, saya pernah ada seorang ustaz tu, dia bincang pasal satu hadis, dia maksud dia syarah dia 40 juga lah kat surah rumah saya tu. Lepas tu dia urai satu perkataan tu, tapi dia kata perkataan Arab ni, saya bincang dengan dia lah, saya kata kenapa maksud dia lain kan. Lepas tu dia kata awak kan belajar bahasa Arab. Saya berapa tahun, dia kata dalam 3 ke 6 tahun. So maksud dia macam tu lah, maksud dia ialah kita pun nak ke situ, tapi yang penting ni kefahaman tu tentang agama. Bila faham tentang agama, kita rasa alamak, bila kita ingat tentang mati kan, kita expedite cepatkan pembelajaran kita supaya Allah bagi kefahaman. Belajar yang sahih, dia akan bagi satu kefahaman yang jitulah yang baik kepada kita untuk kita berbekas lepas mati. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik akhlaknya. Pertama, orang yang paling baik ini orang yang bagus akhlaknya. Dan ingat akhlak ni bukan akhlak kita yang letak pada kadar penerimaan kita, tidak pada apa yang Nabi dan Allah nak, apa yang Allah dan Nabi nak. Yang gariskan dalam Quran juga hadis kan. Dan dalam satu hadis Aisyah beritahu Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran tu. So kita kena ingat, ambil sunnah Nabi kan. Nabi sebut begitu, kita bantah kan yang depan tadi saya cerita, Nabi sebut yang walaupun ada emosi kat situ, kita ubah makna, bermasalah kita. Macam. Lalu mereka yang paling baik, paling cerdik, paling cerdas ni, ia kembali bertanya. Beliau SAW bersabda yang paling banyak ingat mati. So kita sebenarnya nak ambil sedikit-sedikit kecerdikan yang Nabi bagi tahu dalam hadis ni kan, kita beriman pada hadis ni kan. So kita ingat mati ni dalam keadaan sekarang ni, kita cuba ingat mati. Tadi saya ada relatekan tentang dosa kan, kita nak supaya bermotivasi lah kita ni. Maknanya manusia ni memang banyak dosa. Bukannya kata kita nak belajar tentang mati ni kena satu level, kena hebat dulu, tak begitu. Semua orang dalam yang Muslim dalam agama Islam ni memang kita nak direct kepada Allah, dan kita nak, memang kita ni banyak dosa. Kita ingat mati lah. Tak perlu sampai level mana-mana pun. Orang yang biasa macam kita boleh lah. Tak perlu macam rasa sekat. Nak doa, suruh orang lain doa. Jangan begitu. Kita yang doa sendiri kepada Allah. Supaya hubungan kita dengan Allah tu bagus. Macam tu. Yalah sebab Allah jadikan kita kan. Kita dengan mak kita, macam kita dengan mak kita lah. Mak kita tahu semua pasal kita kan. Dengan Allah pun sama juga. Kita treat macam tu lah. Okay. Yang paling banyak ingat mati, dan yang paling baik adalah persiapkan diri. Yang nombor 2, cari yang paling baik lah. Yang paling baik ini maksudnya yang paling sahih. Sedari kita punya learning tu, ambil belajar yang paling sahih. Tak tengok lagi yang dhaif, palsu ni. Buat rujukan, ambil masa sedikit. Persiapkan diri untuk alam berikut. Itulah mereka yang paling cerdas. Dia sahih. So hadis nombor 2 tentang kematian ni. Pertama, kita banyak ingat mati. Ini dalam konteks nak ingat mati juga. Every week kita buat discussion ataupun tazkirah ni adalah untuk kita bagi peringatan kepada diri kita lah, terutama saya yang bagi tazkirah ni, sebab ada satu bebanan yang besar lah yang menyampaikan ni. Nombor 2, kita nak buat yang paling sahih, yang paling baik lah, yang paling berkualiti dalam amalan kita, insyaAllah. Saya ambil hadis ni, saya baca dalam satu kitab tentang kematian lah. Cuma nak suruh bagi sedikit peringatan je kepada kita. Saya baca hadis ni, benarlah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas. Andai anak Adam diberi emas 1 lembah, ia ingin mendapatkan 2 lembah. Tidak ada yang dapat membungkam mulutnya sendiri selain tanah. Dan Allah menerima taubat hamba yang bertaubat. Kata ni nampak macam tamak lah orang ni kan. Anak Adam ni kita lah. Dan sifat ni memang kita ada. Kita jangan rasa apa, memang kita ada sifat ni. Cuba bayangkan manusia tanpa agama kan. Memang akan majoriti akan rosak. Dan Allah daripada Nabi Muhammad SAW kan sebagai pesuruh Allah, barulah orang ada pegangan ataupun guidance untuk hidup ni kan. Dan memang begitu. Sebab tu kalau tengok pada sifat asal manusia ni, dia akan pergi ke arah sana. Sebab apa? Sebab ada syaitan dekat nafsu kita kan. Syaitan akan duduk hasut semua orang, nafsu kita nak ke sana kan. Tapi apa yang boleh tarik balik ke sini adalah kembali kepada Allah, kena bertaubat. Dan ingatlah,
kita nak kena latih tubi lah diri kita ni tentang harta kan. Tentang harta, tengok ni Allah kata, dan Allah bila Nabi sebut macam ni, maksud dia secara semua jadi kita macam tu. Kita nak, kalau ada satu nak dapat dua kan, macam tu nak lebih kan. Lepas tu mulut ni mati baru kasar dengan mati baru senyap, lepas tu baru tak tahu lah mulut ni maksudnya makan ke apa kan, nak tutup mulut ni baru mati baru tutup. Kita kadang kita sembang cerita justify tu macam-macam terus mulut kita kan, perkataan kita, dan atas niat kita lah macam tu kan. Cuma Allah kata memanglah banyak buat salah kita ni, kita bertaubat kepada Allah lah. Kalau kita ada kesilapan kan, kita bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Dan yang bertaubat tu jangan macam doa tadi kan, kita nak minta dengan orang, jangan macam tu. Kita doa sendiri, minta dengan Allah supaya hubungan kita baik dengan Allah kan, supaya hubungan kita sangat-sangat bagus dengan Allah. Kita minta, kita merintih dengan Allah, jadikan Allah Ta'ala tu rasa macam Tuhan lah, bukannya setakat teori saja kan ada Allah, tapi perbuatan lain, lafaz lain. Lafaz mungkin ya, tapi perbuatan lain, hati, niat lain. Okey, perjalanan kita kita masih ada di dunia ni lagi, insyaAllah masih ada nafas lagi, dan kita tak tahu bila kita akan kembali. Kena kita nak, sebelum kita kembali ni, akidah kita tu kena jaga betul-betul. Jangan ambil benda yang syirik kan tadi kan. Jangan ubah ayat-ayat Allah, jangan ubah masuk-masuk dalam hadis Nabi, hadis Nabi SAW. Jangan ubah sangat. Sebab kita tak tahu ni. Jaga-jaga sebab kita nak berbekal kita ni yang terbaik. Kalau lah stage yang pertama syirik tu dah kacau, habis kita kat dalam. So kita nak selamat, mula-mula selamat tentang akidah. Jadikan akidah kita ni memang sangat-sangat putih, sangat jelas lah, sangat bagus kan. Dan kena ingatlah, memang orang kan ada penentangan, akan berbeza dengan orang ramai. Sebab begitulah sunnah Nabi pada zaman Nabi dulu kan. Dan kita nak berjalan panjang ni, kalau kita dapat bekalnya baik, Allah dengan orang berbilion-bilion orang kat dalam sana, dengan umat Nabi Muhammad lagi, umat Nabi Musa lagi, umat Nabi Isa lagi, ramai manusia di situ kan. Macam mana keadaan kita? Dan kita nak menuju insya-Allah ke sini. Okey. Saya nak baca hadis ni. Maybe saya pause sekejap, mungkin kalau ada apa-apa kawan nak komen ataupun nak tanya soalan boleh, kalau sudah jawab lah. Ataupun nak bagi sedikit tazkirah, short tazkirah ke ataupun apa-apa lah. Saya pause sekejap sebelum masuk yang ni. Kalau tak ada, kita pergi pada hadis ni. So kita masih lagi dalam tim pertama ni lah, keimanan dan ketakwaan. Dulu tahun lepas kita dah baca dan hurai semua ada hadis ni. Tahun ni kita nak baca summary dia supaya kita dapat manfaat lah daripada summary hadis ni. So saya letak tema-tema tim dia ni dalam beberapa tema lah. Pertama, keimanan dan ketakwaan, hadis 1 hingga 12 ni. Ringkasannya mengajarkan tentang niat. Nombor 1 innama a'malu binniyat ni. Keimanan, ada 2, 3 ni ada tentang iman rasanya, ketakwaan, pentingnya mengikut ajaran yang benar. So kita akan baca yang last ni lah, 9, 10, 11, 12, dan ada beberapa grouping yang lain lah, etika dan perilaku, interaksi sosial, komuniti, ibadah keimanan, jihad usaha, utama kesempurnaan iman. Cuma ada 45 Nawawi ni kalau kita baca faham, dia boleh jadi guidance kepada kita. Kita dah agak boleh faham dah apa yang kita nak buat atas dunia ni. Kan kita nak buat benda-benda yang tak berapa jelas, ada hadis dia. Jadi kita ulang-ulang baca supaya bagi manfaat kepada kita. Biarlah hidup kita ni sentiasa ada hadis, ada Nabi lah, adalah suruhan Nabi. Macam mak kita kan, sebut sebanyak kali jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat ni, buatlah tu, belajarlah rajin, pergi kerja ikhlas lah, cakaplah benar. Kalau mak kita cakap macam tu, jangan syirik. So perkataan mak kita tu banyaklah dalam telinga kita ingat. Sama juga dengan Nabi. Apa lagi Nabi kan. So bila kita baca banyak hadis 40 ni, lekatlah dalam jiwa kita nak buat sesuatu, kita ingat dalam hadis 40 Nabi sebut tak boleh lah ni kan. Dan dah sampai dah tu, cuba lagi kita cuba buat sampai ke level tu lah. So hadis 112 ni saya baca lagi sebab ni adalah summary, sebab matlamat dia untuk kita faham hadis 112 ni kan. Hadis pertama, semua amal bergantung niat. Hadis kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Hadis 3 tentang Islam dibangunkan atas 5 rukun, sama kat sini pun ada. Hadis keempat, penciptaan manusia dan takdir telah ditentukan. Ini tentang takdir tu yang 40 hari tu kan. Dan juga takdir, ada orang meninggal, ada yang syurga, ada yang neraka tu, dah tetaplah takdir. Hadis 5, hadis bid'ah, ini tentang bid'ah yang berlawanan kepada sunnah. Hadis 6, halal jelas, haram jelas, jauhi syubhah. Hadis 7, agama ni nasihat. Kita tengah beri tazkirah ni adalah nasihat. Tengok orang buat maksiat, kita nasihat dia.
Ada ke-8 kewajipan jihad menjaga agama, pelindung bagi muslim ni ada yang besar juga sebab bila kita masuk dalam agama Islam ni ada undang-undang yang kita kena patuhi. Hadis ke-9 ni kita nak baca hadis 9, 10, 11, 12 lah. InsyaAllah sempat kot. Ikut perintah hindari larangan Nabi. Nabi sebut ikutlah. Nabi larang jangan ikut. Nabi baca hadis yang tadi pun orang tu dah furai berlainan. So kita tak nak ikut perangai tu, kita nak ikut perangai. Nabi sebut sami'na wa ata'na. Hadis 10 Allah menerima yang baik. Jangan makan benda haram. Allah suka yang baik, jangan makan benda haram. Doa tak terima ni. Jangan tengok anak-anak kita kan. Kita doa sebab dalam bulan Ramadan ni adalah antara hari yang doa makbul lah. Orang yang berpuasa kan orang yang makbul. Kalau apa yang membuat kena tak makbul? Dia makan benda haram lah contohnya. Kalau ada makan benda haram, dia berkait dengan benda yang haram. Hadis ke-11 hindari yang meragukan ni penting dalam agama. Yang benda yang tak sure ni janganlah buat. Apa yang betul-betul sure lah. Contoh. Hadis 12 ni tinggalkan yang tak berguna. Yang benda lawa-lawa kan main game. Belum puasa tunggu. Kat puasa kan main game. Yalah kita manusia, maksud dia kadar dia lah ikut kadar dia. Dan nak berubah ni maksud dia bukan berubah terus lah secara mutlak. Sikit-sikit lah. Sedikit berterusan lah. Sebab nak bagi semangat kepada kita lah sendiri. Kalau tidak nanti kita rasa lemah agama ni kan. Okay, saya nak pergi nak baca hadis ni. Okay. Mana pula dia punya hadis dia. Jangan tak keluar lah guys. Share. Saya share window. Saya share tadi screen lah sebab dia tak keluar. Okey, kita baca hadis ni kan. Hadis 9 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nama Abu Hurairah ni Abdurrahman bin Syakir radhiyallahu an. Dia berkata, Abu Hurairah ni dia punya gelaran saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Nabi laranglah, apa yang Nabi larang hendaklah kalian hindarinya, janganlah buat. Dan apa yang Nabi perintahkan maka hendaklah kalian laksanakanlah semampu kalian. Maksudnya buatlah sekadar yang kita mampulah. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah kerana banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap Nabi mereka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni cerita hadis Nabi tu dengarlah. Orang zaman dulu banyaknya kehancuran sebab dia melawan dengan banyak cerdik pandai kan, macam-macam dia punya. So hadis ni cerita dia tentang Nabi suruh tu buatlah apa yang Nabi larang tinggalkan. Dan kita manusia biasa, kita akan lakukan dosa, cuma kita, hadis ni adalah panduan kita lah. Seboleh-bolehnya kita cubalah. Setelah kita dah lama buat maksiat kan, cuba kurangkan pada satu tahap, kita tinggalkan teruslah. Tapi buatlah kalau yang boleh buat terus. Kalau yang ni kita cuba sikit-sikit dan cubalah plan buat perancangan ahead macam mana nak buat. Kan biarlah ada strategi untuk kita hentikan maksiat kita buat macam tu. Biarlah ada kadar dia, kalau tidak nanti kalau ikut saranan Nabi kita akan buat semula, dia akan ada konflik dalam jiwa kita. Sebab kalau sedikit-sedikit berterusan ni dia akan jadi way of life kita kan, kehidupan kita dah. Dan kita pergi sedikit kurang kalau lama dia akan dah jadi biasa, dah elok dah benda yang teruk tu, dan kita boleh hindarkanlah. Maksudnya macam tu. Hadis 10 betul lah hadis 10 saja. Hadis ke-10 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu baik. Allah Taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Maksudnya untuk kita jugalah. Makan yang baik-baik dan beramal soleh lah. Buat benda yang soleh lah. Dan dia berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kita makan apa yang Allah rezeki kepada kita. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang, yang Nabi beritahu kan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusuk dan berdebu, dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, padahal makanannya haram,
makanannya, minumannya haram, pakaiannya haram, dan keperluannya dipenuhi daripada sesuatu yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Nabi tanya kan, ada orang Muslim. Allah ni suka benda yang baik kan, Allah suka benda yang baik, tak terima kecuali benda yang baik. Lepas tu Nabi buat analogi, orang tu susah lah kalau dia travel macam ni kan, dapat benda berkusuk masa ni susah lah. Dia dah lah susah. Lepas tu dia nak something minta dengan Allah, tapi dia makan benda haram, dia minum benda haram, pakaian dia haram, dan keperluan dia ni daripada benda yang haram kan, rasuah ke, mana macam lah. Dia punya gaji ke, buat ada benda yang haram kan, riba ke apa kan. So, Nabi berkata, macam mana Allah nak kabulkan doa ni? So, kita sebagai iktibar kita kan, hati-hati dalam bab ni. Kita kena make sure lah kalau ada kita buat benda yang haram tu, maksud saya macam tadi lah, kita buat sedikit berterusan kalau tak mampu untuk buang terus. Sikit-sikit, kata dan nanti dia merosakkan diri kita kan. So, kita kena ada kaedah dia, kena belajar, kena ada ilmu untuk buang benda yang teruk tu, ataupun kita start berniat untuk buang, dan kita plan ahead lah, ni 2 tahun saya nak buang. Tak apalah, masih panjang. Janji kita dalam perjalanan untuk berubah macam tu. Sebab kalau tengok pada hadis ni, sangat-sangat besar lah. Kita nak doa anak kita sekolah kan, kita makan benda haram, tak makbul kan. Dan Nabi letak orang musafir doa ni, doanya sangat makbul kan, musafir makbul. Tengah bulan Ramadan ni makbul. Mak ayah pada anak dia makbul. Tengok semua tak makbul sebab kita makan benda haram. Opportunity yang Allah bagi tu tak dapat kat kita sebab kita pengen buruk kan. So kita cubalah kalau ada, kita cuba buang. Dan ingatlah, agama ni dia suka benda yang baik kan. Kita jadikan benda yang baik, janganlah benda-benda yang tak baik ni cuba buang lah. Cuba buang kan, macam tu. Hadis ke-11, ada 2 hadis lagi kan. Okay, sempat lah insyaAllah. Hadis ke-11 dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ada pendek je, ada yang sahih ni. Imam Tirmizi ni kata dia hasan sahih. Benda yang tak sure ni tinggallah. Macam tu lah. Macam kita kerja jugalah. Tak sure nak ambil juga, nak decide juga. Tak payahlah. Ambil yang betul-betul confirm lah. Macam contoh yang saya bagi. Ini kaedah kita kan, contoh yang saya bagi nak jangan driving kan. Yang A ni jauh sikit tapi confirm sampai. Yang B ni tak sure jam tak jam. Kaedah agama ambil yang sure. Kan? Barulah nampak kita praktik ataupun jelas. Dan kaedah agama tu begitu kan. Tak sure, kenapa nak buat yang tak sure? Kenapa tengok benda-benda yang tak sure ini? Halal ke tak? Check kat belakang. Lah, dah tahu dah ada tak sure, tinggalkanlah. Kan? Tak ragu, tinggal je lah. Sebab benda-benda meragukan ni, dia akan datang kepada hati kita. Dia akan jadi, perasan tak kalau kita pergi surau masjid, kadang-kadang ada orang kan duduk Allah. Sebab dia dah biasa dengan keraguan tu. Dia akan rosakkan jiwa kita dalam. Padahal ikut sunnah, Nabi angkat takbir gitu, ya Allahu Akbar, terus kan. Tapi sebab kita ajar benda-benda yang dengan bacaan sebelum tu lagi, sebab kita nak buang ragu tu, padahal benda tu yang membuat kita lebih ragu kan. So, itu dalam bab ibadat lah. Cuma, yang lain pun sama. Kita pergi ke overseas ke, ataupun berada di tempat kita kan. Benda-benda kita tak sure, kita tinggalkan. Benda-benda yang kita tak sure, datang tiba-tiba tentang akidah kan, orang datang, cerita orang boleh buat macam ni, nampak ada dalam satu gambar tu sebenarnya tunjukkan seorang pakai serban besar tu sujud kat kubur, sujud kepada kubur tu. Itu memang tak, tapi ada orang mungkin dia kata ragu kan, boleh kot, teruk sangatlah pemikiran dia. Tapi maksud dia, ramai je orang Islam kata boleh macam tu, ada yang pegang dengan mereka ni kata boleh. Tapi katalah ada orang ragu yang memang kita kata tak boleh, katalah ada orang kata ragu, tinggallah. Macam kes tawasul kan, iya boleh tak, tinggallah, ambil yang betul-betul yang sahih. Itu kaedah yang Nabi ajar sebenarnya. Kita ni ambil benda-benda yang firm lah. Do'if palsu kan. Do'if palsu dengan sahih. Hasan kan, ada hasan, ada sahih. Ada yang sahih, ada yang do'if. Ambil yang sahih. Jadi macam, lah, kan ada khilaf. Khilaf tu antara, ada keraguan lah sebab atas khilaf tu kan. Mungkin daripada perawi dia, ada pemata dia. Adalah sebab ulama bincang. Tapi, kenapa kita nak pergi ke dalam tu? Dan hadis ni, bagi jalan ataupun kaedah kepada kita. That's why hadis ni hadis yang pendek tapi maksud yang besar. Dan Imam Nawawi letak dalam hadis 40 supaya kita boleh guna hadis ni kan. Ketika kita tak sure, kita tinggalkan macam tu daripada hadis Nabi ni. Kita pergi pada hadis yang last, saya nak baca ni.
Hadis nombor 12. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan riwayat Tirmizi dan lainnya. Hadisnya hadis sahih. Tengok apa yang Nabi sebutkan pendek je, tapi orang Islam ni baik dia, yang benda yang lara dia tinggal. Yang lara dia tinggal. Tengok kat YouTube banyak. Samalah, saya pun sama kan. Kita cuba ambil motivasi diri kita kan. Tapi yelah, buat benda nak mengaji sepanjang masa pun dia jadi boring juga. Cuma pada kadar dia. Cuma daripada hadis Nabi kata benda yang tak berguna ni kalau boleh tinggal lah. Benda-benda yang makruh ataupun benda-benda yang bagi mudarat lah kepada jangka masa panjang kan. Baik kita, yelah kan surah Wal Asr yang daripada awal yang saya sebut, yang saya letak kat awal tu kan. Masa ni demi masa manusia dalam kerugian. Macam tu. So hadis ni Nabi beritahu, saya baca lagi kan, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, maknanya orang Islam yang baik ni dia tinggalkan benda yang tak berguna baginya. Adalah benda-benda dalam keadaan tertentu kan. Kalau kita ni senario kita kan, pergi satu orang tu sembang-sembang, kita rasa ni sembang benda maksiat ataupun ngarut ni, tak apalah aku pergi tempat lain. Dan kita tengok hadis ni kat Nabi kata, baik aku pergi tempat lain dan tak guna ni. Tak, maknanya dengar pun tak ada manfaat banyak, benda yang negatif lagi banyak. Kita pergi tempat lain kan. Macam tu lah. So kita boleh praktis hadis ni dalam kehidupan kita macam tu. InsyaAllah. Ada 8 minit lagi, saya nak stop kat sini. Kalau rakan-rakan ada apa-apa nak share, boleh ni. Next week kita akan baca hadis sambungan lah. Kalau tak ada, kita pergi, saya akan tutup kat sini lah. InsyaAllah kita bersambung minggu depan kalau tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya memohon ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abedi. Yep. Yang link surah Al-Mulk tu dia tak boleh tekan lah. Tak boleh. Saya bagi kat WhatsApp. Baik, Bah. Boleh. Alright. Okay, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.